أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تابعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah pada pagi ini kita sambungan yang terakhir berhubung tentang rukun solat. Dalam kesimpulan semalam, iaitu siri yang ke-10 berhubung tentang tartib, ya, daripada kita melakukan awal takbiratul ihram sampailah memberi salam. Jadi pada pagi ini, ya, perkongsian kita menjelaskan balik tentang bahagian-bahagian rukun. Pertama dinamakan terbagi beberapa rukun sembahyang itu. Rukun itu terbagi kepada 3. Ya. Ini untuk kesimpulan. Pertama dinamakan rukun qauli. Rukun bacaan. Rukun qauli, rukun bacaan, iaitu perkataan-perkataan atau bacaan-bacaan yang berhubung tentang pertamanya bacaannya, takbiratul ihramnya, bacaannya. Kemudian bacaan Al-Fatihah, ya, suratul Fatihah, Ummul Fatihah. Dia ada 7 ayat. Ya. Itu rukun qauli. Kemudian bacaan tahiyat akhir, ya. Dan bacaan-bacaan ini ada yang rukunnya mesti dilaksanakan. Kalaulah terbatal ataupun tersalah, maka batallah solat itu. Sebab itu rukun. Dinamakan rukun qauli, rukun bacaan. Yang kedua dinamakan rukun fi'li, rukun perbuatan, pelaksanaan ibadat solat. Ya. Kerana pelaksanaan ibadat solat itu, kalau fardu subuh 2 rakaat, fardu maghrib 3 rakaat, fardu zuhur misalnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, isyak 4 rakaat. Ikut rakaat-rakaat yang ditentukan. Di mana pelaksanaan takbiratul ihramnya macam mana, bagaimana rukuknya, bagaimana iktidalnya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduk iftirasnya, bagaimana sujudnya, dan bagaimana bangunnya, bagaimana kita duduk iftiras tahiyat awal misalnya, itu walaupun sunat ab'ad, ya. Bagaimana kita tahiyat akhir, duduknya macam mana. Jadi ini penting. Rukuk ni macam mana? Rukuk bagi orang yang sihat sembahyang. Rukuk bagi orang yang marid, sakit. Semua ada panduan. Ini dinamakan rukun fi'li, perbuatan. Yang ketiga dinamakan rukun qalbi, pekerjaan hati. Pekerjaan hati sangat penting. Sebab itu kita nak khusyuk bagaimana? Sebab kita banyak istighfar pada Allah. Kerana kalau pekerjaan hati itu tersalah pun, ya, lari ke lain pun, kalau kita tak balik dia, kadang-kadang gangguan ni banyak. Dalam sembahyang gangguan banyak. Ya. Dalam kita sembahyang tu macam-macam perkara-perkara yang boleh datang. Yang tak patut datang pun datang. Ni gangguan dalam sembahyang. Sebab itu jaga hati. Daripada awal kita takbiratul ihram, apa makna takbiratul ihram? Mengangkat, mengharamkan hal-hal dunia. Itu namanya takbiratul ihram. Jadikan rukun. Ya. Sampai dah salam. Sebab itu Allah menyatakan dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
Berjayalah, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Bagaimana yang berjaya tu? Allazina hum lissalatihim khashi'un. Apabila dia dapat melaksanakan sembahyang dengan khusyuk. Khusyuk ni patuh. Hatinya mantap sampai salam. Kalau ada gangguan pun cepat balik. Ini lawan dalam hati kita supaya kita boleh sembahyang dengan khusyuk. Sebab itulah kita jaga dalam istilah perkataan semat solat. Cerdik dalam sembahyang. Bagaimana kita mengatasi. Sebab itu imam kadang-kadang duduk depannya, stop, jaga sop-sop. Ya, bagaimana? Luruskan. Sekarang ini tidak boleh rapat, tapi luruskan. Tomit kita dengan tomit yang satu sop dengan kita macam mana. Sekurang-kurangnya jaga. Ini salah satu juga yang boleh syaitan boleh ganggu. Macam-macam syaitan ni boleh masuk. Ya, tambah-tambah kita ni jarak jauh. Ya, kita berjemaah tukar rapat-rapat. Ya, kalau Rasulullah kata rapat-rapat ya, di jarak. Asbabnya ada, tidak boleh rapat-rapat. Baik. Ini namakan rukun qalbi, hati kita. Sebab itu kena jaga allazina hum lissalatihim khashi'un. Hendaklah kamu sembahyang dengan khusyuk. Wallazina hum 'anil mu'ridun. Kalau kita jaga perbuatan kita, pelaksanaan kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, kita jaga dengan kita insya-Allah dengan banyak membaca Al-Quran, banyak istighfar, banyak bertasbih, mungkin ini dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat. Kerana perkara-perkara ini, ya. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Kita laksanakan tanggungjawab kita, keluarkan zakat dalam simpanan kita ke, ya, mana kita yang boleh ada, ya, sebab ini kalau besok kita boleh jumpa PBZ, bagian mawib ke apa patut bayaran kita. Ini kena jaga. Wallazina hum li furujihim hafizun. Kena jaga diri kita, kena jaga ahli keluarga kita, aurat anak-anak kita. Ini juga menyebabkan kita sembahyang tak khusyuk tau. Ini sebabnya kadang-kadang sembahyang kita tak khusyuk ni. Sebab ada perkara-perkara yang menyebabkan baik diri kita ataupun isteri kita atau anak-anak kita tak jaga, tutup auratnya tidak apa semua. Jadi kita pun kena sabit. Ya, ketempel kata orang Jawa. Orang Jawa kata ketempel. Maknanya kita ada juga jangkitan menyebabkan kita tak khusyuk. Susah ni sebenarnya. Itu sebabnya Allah menyatakan dalam suratul Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya Allah bersumpah demi masa. Ramai yang rugi dengan masa. Ramai orang abaikan masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang ramai yang rugi dengan masa, ya, illa allazina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang berbuat baik, kecuali mereka yang menjaga kebajikan, wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Kalau benda benar kita tegur. Kalau dia dah tak mau nak kata macam mana, kita usaha juga pelan-pelan, tapi dengan hemah. Wa tawassaw bis sabr, kena sabar. Jadi pemimpin ni kena sabar. Pemimpin dalam rumah tangga pun kena sabar. Pemimpin dalam masyarakat kena sabar. Sebab apa? Ini ujian Allah SWT. Kita hidup kat dunia ni diuji bermacam-macam untuk bagaimana kita menghadapi kesabaran. Baik. Apa dia rukun qauli? Rukun qauli itu takbiratul ihram. Satu. Membaca Ummul Fatihah. Membaca tahiyat akhir. Membaca selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan selawat, ya, Ibrahimiyah.
memberi salam. Yang pertama. Tapi kita sunat kedua je lah. Pertama, kita kalau niat keluar dari sembahyang. Kalau kita tak keluar lagi, kita masuk yang kedua baru. Baik. Apa dia dinamakan rukun fi'li? Dia kata rukun fi'li. Rukun fi'li berdiri betul, tegak bagi orang mampu. Rukuk macam mana? Di antara kepala tu dengan punggung macam mana? Jangan yang gitu sangat. Kadang-kadang orang rukuk ni dia pegang apa? Yang betul ke bang? Allah dah bagi lutut. Peganglah lutut, dua lutut tu menepati. Jangan bawah lutut. Bawah lutut dia bengkok betul. Tak menepati. Ya. Pegang lutut. Keduanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sekejap je. Itu sebabnya setiap-tiap rukun ini dinamakan serta tomak ninah. Tomak ninah ni teratur. Berhenti sekadar membaca subhanallah. Jangan macam kilat. Sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Tak boleh. Kita kena tomak ninah. Istiqamah kita macam mana. Ya. I'tidal. Sujud kita macam mana? Ketika sujud bagi lelaki hendaklah direnggangkan. Cuping telinga, menepati dengan ibu jari tangan. Macam mana? Jangan sampai ni serban tertidik serban ataupun tungguk. Dia kena tepat. Ni. Macam mana? Seeloknya kita dapat mencium bumi. Rasa bahawa kita akan turun ke bumi suatu ketika. Kita akan duduk di bumi Allah SWT. Kita tak kekal selamanya di dunia ini. Baik. Itu sujud. Sehingga tahap gitu. Kita mengucapkan kalimah Subhana Rabbiyal A'la. Agungnya Allah. Maha suci Allah. Kalau rukuk tadi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Apa namanya? Duduk iftiras. Duduk iftiras ni. Iaitu caranya iftiras. Nampakkan ibu kaki bengkok. Yes. Duduk iftiras lah di bawah ni. Beza dengan duduk tahiyat akhir. Duduk iftiras. Kadang-kadang inilah ramai orang tak mampu. Faktor usia. Faktor keras. Kita makin usia ni kadang-kadang berat badan kita tau. Rasa berat badan. Ya Allah. Ya. Gemuk tak gemuk sangat. Kurus pun begitu. Saya kadang jumpa orang yang badannya slim je. Tapi jalan slow lah. Kita ni kadang-kadang ada. Kalau badan masih sihat, tegak. Tapi bila kita makin usia, dia jalan pun makin ligat. Ligat cepat. Tapi slow. Ini tahap dia. Yang akhirnya, duduk membaca tahiyat akhir. Ialah sampailah. Yang kita bacakan pada yang telah lalu dalam semat solat. Jadi insyaAllah inilah penghabisan. Kita akan masuk bab yang lain di masa akan datang. Ya, yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan yang siapa dapat saya sampaikan untuk perkongsian. Mudah-mudahan untuk kita bersama. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.